jawab soalan yang tertera pada skrin awak. Okey, soalan pertama. Okay, sekejap Ustaz tutup timer dia supaya awak sempat jawab. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan lupa bila kita nak jawab ataupun kita nak buat apa-apa saja dekat dalam urusan dunia kita, jangan lupa kita mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah apa yang kita buat tu menjadi berkat. Okey, soalan pertama. Soalan ini Ustaz tujukan kepada Syakura. Okey, Syakura sahaja buka mikrofon. Okey, Syakura. Allah itu maha apa? Berkuasa ke lemah? Kuasa. Berkuasa. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, bagus. Betul jawapan Syakura. Syakura boleh tutup mikrofon. Okey, seterusnya soalan kedua Ustaz nak tanya Amma. Okey, Amma buka mikrofon Amma. Bukti Allah itu wujud. Yang mana satu? Gambar pertama gambar apa ni? Ejen Ali. Gambar kedua gambar Superman. Gambar ketiga gambar meteor. Yang dekat langit tu. Mana satu Amma jawapan dia? 1, 2, 3. Yang mana? Nombor 3. Nombor 3. Okey, Amma kata nombor 3. Kita tengok betul ke salah. Okey, betul betul jawapan Amma. So jawapan dia adalah meteor. Bukannya Ejen Ali, bukannya Superman. Itu semua adalah kartun ciptaan manusia. Yang mana yang kita nak tahu, kalau kita nak tengok kebesaran Allah, kita kena lihat apa yang Allah cipta. Contohnya apa yang Allah cipta adalah meteor ataupun yang awak tengok, kita tengok langit kan, ada bulan, ada bintang, itu semua ciptaan Allah. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan seterusnya Ifwat. Ifwat bersedia Ifwat. Yang lain tutup mikrofon, Ifwat buka mikrofon. Okey, cuba Ifwat jawab soalan seterusnya. Kapal laut adalah ciptaan malaikat Allah manusia. Ya ke? Tapi kapal ni besar ni. Manusia. Okey, bagus. Okey, Ifat bagus. Kapal adalah ciptaan manusia. Walaupun kapal ni besar, walaupun kapal tu boleh terapung atas air hebat, tetapi itu ciptaan manusia dan tak boleh melawan ciptaan Allah. Allah punya ciptaan lagi hebat daripada ciptaan manusia. Sebab apa? Allah yang cipta manusia yang telah menciptakan kapal tersebut. Okey, soalan seterusnya Hadirah. Cuba Hadirah jawab yang mana? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hadirah, yang mana satu jawapan dia Hadirah? Betul ke salah? Salah. Cuba tengok, cuba baca betul-betul. Tiada Tuhan selain Allah. Betul. Minta baca betul-betul ni. Okey, baik. Jawapan dia betul. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay, soalan seterusnya Zikri Razin. Yang lain tutup mikrofon. Zikri Razin saja mikrofon ya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Bukti Allah itu wujud. Yang mana satu bukti Allah itu wujud? Pertama, kejadian tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, kan? Yang kedua, pokok bunga plastik. Yang ketiga, komputer. Yang mana satu? Zikri Razin. 1, 2, 3. Pokok bunga plastik. Pokok bunga plastik. Okey. Okey kita tengok betul.
Tumbuhan. Okey, siapa nak tolong Zikri? Siapa nak tolong Zikri? Ada siapa nak tolong jawab untuk Zikri tak? Jawapan Zikri tu. Kejadian tumbuhan. Okey, baik, bagus. Okey. Okey. Okey, baik, bagus. Jawapan Zikri tadi kurang tepat ya. Macam mana, kenapa salah jawapan Zikri? Okey, Ustaz betulkan. Kenapa jawapan Zikri itu tak berapa tepat? Okey, bukti Allah itu wujud, kan? Macam mana kita nak tahu Allah itu wujud? Macam mana kita nak tahu bukti dia? Kita kena tengok ciptaan Allah. Kita kena tengok ciptaan Allah, baru kita tahu bukti Allah itu wujud. Dekat jawapan ada 3. Yang pertama tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni siapa yang cipta? Allah ke makhluk? Allah. Okey, baik, bagus. Okey, yang kedua, pokok bunga plastik. Allah cipta ke manusia cipta? Plastik. Plastik. Manusia. Okey, bagus. Pokok bunga plastik manusia. Yang ketiga, komputer. Komputer siapa cipta? Allah ke manusia? Manusia. Okey, baik. So dah jawab soalan kan? Dah terjawab dah soalan. So jawapan ni yang mana? Yang pertama. Bukti Allah itu wujud adalah kejadian tumbuh-tumbuhan. Sebab yang mencipta tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ingat betul-betul Okay, soalan seterusnya cuba Saif. Saif, cuba jawab Saif. Yang lain tutup mikrofon, Saif buka mikrofon. Baik ke? Okey, soalan nampak tak soalan ni? Manusia sama dengan Allah. Mana satu jawapan dia? Tidak pasti, betul, salah. Salah. Okey, Saif kata salah. Betul ke tidak? Kita tengok jawapan Saif. Betul ke tak? Okey, betul. Okey. Manusia dan juga Allah tak sama sebab manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah adalah Tuhan kepada manusia. Jadi tak sama, mana boleh sama kan? Apa yang Allah cipta dengan ciptaan Allah mesti tak sama. So Allah dengan manusia tidak sama. Tak boleh sesekali sama sebab Allah tu Tuhan, manakala manusia itu ialah hamba. Okay, tolong ingat betul-betul yang tu. Okay, seterusnya cuba ni Ishka. Yang lain tutup mikrofon. Ishka buka mikrofon, boleh jawab soalan yang ke seterusnya. Okey, Allah itu Tuhan yang apa dia Ishka? Jawapan dia. Esa. Okey, Esa tu apa Ishka? Satu. Pandai, bagus Ishka. Okey. So, Allah itu Tuhan yang pertama dia jawab berbilang-bilang, yang kedua Esa, yang ketiga ada 3. So, jawapan dia Esa macam yang Ishka jawab, iaitu Allah itu ada satu sahaja, bukan ada banyak, bukan ada 4, 5 dan sebagainya. So, jawapan Ishka itu adalah jawapan yang tepat. Allah itu Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah itu sifatnya hanya satu, tunggal. Esa tu maksudnya satu ataupun tunggal. Tolong ingat betul-betul yang tu ya. Soalan ke seterusnya cuba Syakir. Okey. Okey, Ustaz bacakan, nanti Syakir jawab ya. Okey. Manusia mampu mengelak daripada kematian. Okey, manusia ni boleh tak elakkan diri diorang daripada mati? Betul, salah, tidak pasti. Yang mana satu Syakir? Manusia boleh tak? Dia tak ada. Syakir tak ada? Tadi Ustaz tengok ada tadi, hilang dah? Tak ada dah hilang. Okey, tak apa. Kalau Syakir tak ada, cuba Ifwat lah, Ifwat. Mana satu Ifwat betul? Manusia Syakir dah join lagi. Syakir dah join.
Syakir dah join? Sekejap, mana Syakir? Syakir ada ke tak ni? Syakir ada. Okey, Syakir. Syakir. Okey, cuba Syakir jawab soalan yang Ustaz bagi ni, Syakir. Okey, manusia mampu mengelak daripada kematian. Betul ke salah? Manusia ni boleh tak nak elak kalau contoh dia mati tapi tak nak mati masa tu? Betul, boleh ke tidak? Betul, salah, tidak pasti. Yang mana satu Syakir? Betul. Betul. Salah. Salah. Okey, kita tengok jawapan Syakir betul ke tak? Syakir kata salah. Betul, pandai. Okey, bagus. Syakir dapat jawab dengan betul. Walaupun ada bantuan kat situ. Tak ada dia punya. Tak apa, tak apa. Ada bantuan tak apa. Tak apa. Yang penting belajar. Okey so jawapan kedua Syakir itu betul, iaitu salah kan. Contohnya manusia ni tak boleh mengelak tau daripada mati. Contoh Allah takdirkan esok Ustaz meninggal. Esok Ustaz mati kan. Boleh tak Ustaz nak lari, Ustaz lari dalam gunung ataupun Ustaz lari dalam gunung dekat dalam bukit, Ustaz menyorok supaya malaikat tak jumpa Ustaz. So Ustaz tak mati. Boleh tak macam tu? Tak. Tak boleh. Tak boleh Ada yang kata boleh ke? Okey, tak boleh Ada. Tak boleh. Okey, bukan setakat Ustaz, sesiapa sahaja dekat dunia ni kan. Kalau contoh Allah dah kata dia mati waktu tu, apa sekalipun dia akan mati juga. Dia tak boleh lari daripada kematian dia. Contohnya kalau orang tu dia sepatutnya dia mati esok, mati sebab apa? Mati sebab kena, contohlah dia jatuh dalam sungai. Contohlah dia jatuh dalam sungai. So memang kalau Allah kata takdir dia jatuh dalam sungai mati, so dia akan mati juga waktu tu. Manusia dia tak boleh lari tau daripada kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati dan manusia tak boleh elak. Kalau Allah kata mati waktu tu, matilah kita masa tu. Sebab tu kita kena sentiasa jadi orang yang baik, kena sentiasa taat ibu bapa, mak ayah kita, sentiasa solat, baca Al-Quran, sebab kita tak tahu bila-bila sahaja kita semua ni boleh meninggal dunia, boleh mati. Okey so tolong ingat betul-betul yang tu. Okey, soalan seterusnya Ifwat. Ni baru betul Ifwat. Okey, soalan seterusnya Ifwat, minta bersedia Ifwat. Yang lain tutup mikrofon, Ifwat boleh buka mikrofon. Okey, soalan ni senang. Bukti Allah itu wujud. Yang mana satu? Gambar pertama ke? Gambar kedua ke? Gambar ketiga? Sama. Gambar pertama ni gambar apa ni, Fuad? Pantai. Bukan pantai, pantai So betul-betul. Takut Ustaz salah dengar aku dekat earphone ni. Tapi sebutan yang betul ialah pantai. So pantai adalah contoh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz kata tadi, kalau soalan tanya bukti Allah itu wujud, kita mesti pilih apa yang dicipta oleh Allah. Bukannya apa yang dicipta oleh manusia. Contoh yang gambar kedua ni, gambar warna pensel kan. Manusia yang cipta. Tapi manusia still ambil kayu daripada pokok. Kan, kayu untuk buat color warna pensel ni. Tetapi warna pensel tu, siapa yang cipta? Manusia. Contoh yang gambar ketiga ni gambar apa ni? Gambar traktor ke? Ustaz pun tak tahu lah ni. Ni kat pembinaan kan. Biasa orang guna untuk pembinaan. So ini pun ciptaan manusia. So dia bukan bukti Allah itu wujud. Bukti Allah itu wujud mesti tengok gambar yang Allah cipta. Contoh yang pertama ni. Iaitu pantai. Okey. Seterusnya. Okey, Ustaz lupa nak sebut nama. Siapa Ustaz nak sebut lagi Sekejap. Okey, Indah. Indah bersedia Indah.
Okey, yang lain tutup mikrofon. Indah boleh buka mikrofon. Okey. Soalan dia tanya, okey ada gambar, burung adalah ciptaan siapa? Jin, manusia, Allah. Allah. Okey, bagus. Indah jawab dengan betul iaitu Allah. Semua haiwan, semua jenis burung adalah Allah. Okey, soalan seterusnya Marsha. Aish Marsha. Aish Marsha bersedia Yang lain tutup mikrofon. Aish Marsha boleh buka mikrofon. Okey, soalan seterusnya. Okey. Marsha dengar Ustaz baca nanti Marsha bagi tahu yang mana satu jawapan dia. Okey, soalan dia apabila mempercayai Allah itu wujud, kita akan apa? Apabila kita percaya Allah itu wujud, Allah tu ada, kita akan jadi seorang yang apa? Okey, jawapan pertama, kita akan merasa diri disayangi Allah. Kita rasa yang kedua, jawapan kedua, kita merasa diri kita lebih hebat. Jawapan ketiga, kita merasa diri dibenci oleh Allah. Apa? Yang mana satu jawapan dia? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Marsha. Satu. Pertama. Bukan satu. Okey, yang pertama pandai Marsha. Okey, bagus. So, kita tengok jawapan Marsha betul ke tidak. Bagus. Pandai Marsha. Iaitu, okey sekejap Ustaz tutup. Okey, apabila kita tahu Allah itu wujud, kita akan rasa lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah sahabat. Sekejap, tak tutup mikrofon. Ustaz nak pergi toilet. Okey, pergi toilet. Siapa nak pergi toilet, pergi dulu. Lepas ni masuk balik. Okey, Syakura pun nak pergi toilet. Okey. Siapa yang nak pergi toilet, boleh pergi terus pergi Lepas tu terus masuk balik. Okey. Ustaz sambung. Okey, so apa tadi? Ustaz hilang dah. Yang jawapan Marsha tadi betul iaitu apabila kita percaya Allah itu wujud, kita akan rasa diri kita ini disayangi oleh Allah. Sebab kita tengok Allah bagi macam-macam dekat kita. Contohnya Allah bagi sekarang ni kita tengah buat, kita bernafas kan. Ustaz boleh bernafas. Awak pun bernafas. Kita setiap masa kita bernafas. Dan Allah tak pernah suruh kita bayar pun. Betul tak? Cuba bayangkan kalau sekali kita nafas, hembus, kena bayar 100. Bayangkan. Kan, bayar 100. Agak-agak macam mana kita habis duit lah. Habis duit kita. Nak bayar duit sebab apa? Sebab bernafas. Kita sehari berapa kali kita bernafas kan? Ustaz tak tahu, beratus-ratus, berjuta-juta kali kita bernafas. Kan? So bayangkan berapa banyak duit kita habis. Sebab apa? Sebab kita nak bayar setiap kali bernafas. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah bagi nafas dekat kita percuma. Allah bagi mata dekat kita untuk melihat percuma. Allah bagi apa? Yang Ustaz tengah buat ni, Ustaz tengah bercakap. Ustaz, Allah bagi dengan percuma. Telinga untuk Ustaz dengar suara awak pun percuma. Tangan percuma, kaki percuma. Semuanya Allah bagi dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suruh bayar pun. Allah suruh apa? Allah suruh kita buat apa? Suruh solat, suruh baca Al-Quran, suruh dengar cakap ibu dan ayah, suruh apa? Suruh tolong ibu dan ayah, tolong abang awak, tolong kakak awak. Itu yang Allah suruh. Bukannya Allah suruh kita bayar kan? Sebab apa? Sebab Allah sayang dekat kita. Allah nak kita semua ni, ustaz, awak semua masuk dalam syurga. Sebab tu Allah suruh kita buat perkara-perkara yang baik dekat atas dunia. So kalau kita nak masuk syurga, kita kena buat apa yang Allah telah suruh kita buat. Okay, soalan seterusnya, siapa belum lagi? Sekejap saya tengok nama. Nisa Darussyah minta bersedia Nisa. Yang lain tutup mikrofon. Nisa boleh buka mikrofon dan jawab soalan yang ke seterusnya.
Soalan ni susah sikit ni. Soalan dia, berapakah sifat wajib bagi Allah? Ustaz rasa Ustaz tak ajar lagi dia. Kalau Lisa boleh jawab, cuba Lisa jawab. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Siapa tahu? Lisa tahu tak? Ada berapa? Kan kita dah belajar sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Tak tahu? Tak tahu. Okey, tak apa. Ustaz tak ajar lagi yang ni. Okey, tak apa, nanti Ustaz bagi tahu ya. Okey. Okey, siapa nak cuba jawab? Ada siapa-siapa yang selain Nisa yang nak cuba jawab tak? Ada siapa-siapa nak cuba jawab soalan ni? Ada berapa sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tak ada yang nak jawab? Tak ada. 6. Okey, saya kata 6. Okey, ada soal. Okey, saya kata 6. Okey, siapa lagi nak cuba jawab? 10 ke 20 ke 6 ke? Apa dia? Tak dengar apa dia? Ulang lagi sekali. Tak tahu Okay. 20. Pandai. Okey. Jawapan yang diberikan oleh Zikri, betul. Apa jawapan yang diberikan oleh Zikri Razin, itulah jawapan yang betul, iaitu bukan 6 tau Saif. Kawan-kawan dan juga Saif semua bukan 6. Ustaz nak pergi toilet. Okey, cepat Ifat. Lepas saya balik. Okey, bukan 6 ya. Jawapan yang betul dia adalah jawapan yang diberikan oleh Zikri, iaitu 20. Ada berapa semua sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Yang kita dah belajar baru satu je. Untuk tahun 1 kita belajar satu je sifat. Itu sifat wajib bagi Allah, iaitu wujud. Yang tu je kita belajar untuk tahun 1. Untuk Pergi toilet. ramanya pergi toilet. Okey, cepat-cepat. Nanti awak tertinggal. Okey, cepat-cepat. Siapa yang pergi toilet, pergi cepat. Apa nama Saif? Ada soalan ke Saif? Angkat tangan tu. Saif raise hand, ada apa-apa ke? Tak ada Saya lupa tutup tangan. Okey, tutup. Saya ingat awak ada soalan. Okey. So jawapan yang betul adalah jawapan dia adalah 20. Tolong ingat betul-betul Sifat wajib bagi awak ada 20. Yang ni awak akan belajar daripada tahun 2, tahun 3 sampailah tahun 6 nanti. Ada 20 semuanya. Yang kita belajar untuk tahun 1, kita belajar satu je, iaitu wujud. So ingat betul-betul ada 20 semuanya. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, cuba apa pula Ustaz sebut nama lagi? Zahra. Zahra Ustaz tak sebut nama lagi. Zahra, boleh buka mikrofon. Okey, cuba jawab soalan yang seterusnya. Okey, hukum percayai Allah itu sedia ataupun Allah itu ada adalah apa dia? Wajib ke mustahil? Kita percaya. Okey, baik. Zahra cakap wajib. Kita tengok betul ke tidak jawapan dia. Okey, betul. Pandai Zahra, jawapan adalah wajib. So, kita wajib percaya Allah itu bersifat dengan sedia. Okey, seterusnya. Siapa lagi Ustaz tak sebut nama? Amar Ustaz sebut belum? Belum kan? Amar belum kan? Cuba Amar. Ustaz rasa Amar dah Dah. Okey, sekejap Ustaz tengok siapa yang Ustaz belum sebut nama. Okey, semua nama Ustaz dah sebut dah. Ustaz dah check dah, semua nama Ustaz dah sebut. Okey, so sekarang ni soalan seterusnya ni, soalan sekarang ni sampailah soalan terakhir. Siapa-siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Tadi Ustaz bagi sebut nama kan?
Okay, so sekarang ni untuk sampai soalan 20, siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Jawab, lepas tu tutup balik mikrofon. Okay, Okay, so kita tengok soalan yang ke-14. Siapa nak jawab buka mikrofon. Lepas dah jawab, tutup balik. Okay, manakah contoh ciptaan Allah? Yang mana satu? Ada je. Okay, tengok ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Cuba pilih yang mana satu. Pokok. 4. 4. 2, 3, 4. Nombor 4. 4. Okay, Dengan okay. 2. Okay, yang Dengan 1. satu sekali. Satu je. Satu tak. Tak. Satu tak. Okay, baik. Okay, bagus. Okay, mikrofon balik. Tutup balik mikrofon. Okay, baik. So, jawapan yang diberikan oleh semua dalam kelas 1 Alusi yang kata Ustaz dengar ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. Yang gambar kedua ni gambar tumbuh-tumbuhan. Ada haiwan juga. Okay, tak ada tumbuh-tumbuhan sahaja. Gambar kedua adalah gambar laut. Gambar ketiga gambar gunung. So ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 2, 3, 4. Jawapan betul, ada 3 jawapan. 2 betul, 3 pun betul, 4 pun betul. Semua ni adalah ciptaan Allah, pokok tumbuhan, lautan, juga gunung ganang. Gambar yang pertama sahaja salah sebab gambar kapal. Saya dah hadirkan gambar kapal tadi. Gambar kapal ni tidak termasuk di dalam ciptaan Allah. Kapal adalah ciptaan manusia. So jawapan yang awak bagi adalah betul. 2, 3 dan 4. Okey, soalan seterusnya siapa nak jawab? Apakah maksud sifat wujud? Tiada. Ada. Nombor 2. Okey, bagus. Jawapan dia yang macam yang awak sebut, iaitu wujud maksudnya ada. Tolong ingat betul-betul. Ingat dalam kepala, wujud ada wujud ada. Nak menyanyi pun tak ada masalah. So, Allah bersifat dengan wujud maksudnya ada. Maksudnya Allah itu ada dan dia yang menciptakan sekalian alam dan berkuasa di atas muka bumi ini. Okey. Soalan seterusnya, siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Ni. Okay, not now. Okay, soalan seterusnya, siapakah yang mampu berkuasa di bumi dan di langit? Allah. Okey, baik. Kedua. Okey, bagus. Okey. Yang mampu berkuasa, yang mampu berkuasa di atas muka bumi ini, kan? Hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lah. Okey, kejap. Boleh nak tekan tangan tu macam ni. Tekan tangan tu nak minta izin pergi toilet. Jawapan dia adalah Tadi kan ada. Okey, jawapan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan seterusnya, okey, apakah lawan bagi sifat wujud? Lawan dia apa? Dia ada sifat lawan ni. Yang pertama qidam, yang kedua adam,
Adamun. Yang ketiga basar. Ulang. Yang pertama Adamun. yang kedua Adamun. 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 Dua. 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 Adamun. Adamun. Okey, bagus. Jawapan yang diberikan adalah betul. Tu. Maksud dia ialah Mama tutup. Oh, tutup. Ustaz, buka mic. Tutup mic. okey, semua tutup mikrofon sekejap. Tutup mikrofon sekejap. Tutup mic. Okey, semua tutup mikrofon sekejap. Tutup mikrofon sekejap. Sebab tak dengar suara. Okey okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Okey, soalan seterusnya, faedah mempercayai Allah bersifat wujud. Ialah okey, bagi Ustaz baca dulu sekejap. Okey. So, jawapan pertama, bangga dengan kewujudan diri. Jawapan kedua, insaf kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, merasa hebat dengan diri sendiri. Apa faedah dia? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Ustaz ulang lagi sekali. Okey, dengar dulu. Okey. Lepas Ustaz habis baca baru jawab. Okey. Faedah mempercayai Allah bersifat dengan wujud ialah yang pertama sekali, bangga dengan kewujudan diri. Okey, bila kita tahu Allah tu wujud, kita rasa bangga. Yang kedua, kita insaf kelemahan diri kita. Kita rasa insaf, kita ni tahu kita ni hamba, kita ni lemah, kita tak ada kuasa. Dan yang ketiga, merasa hebat dengan diri. Bila dia tahu Allah tu wujud, dia rasa diri dia telah paling hebat sekali. So yang betul, yang mana yang betul? Nombor dua. Okey, baik, bagus. Okey, tutup mikrofon. Okey, bagus. Jawapan yang diberikan adalah betul. Okey, jawapan yang diberikan betul iaitu nombor 2 ni. Apabila kita mempercayai, apa faedah kita percaya Allah tu bersifat wujud, bersifat ada kan? So bila kita sedar Allah tu wujud, kita tahu Allah tu Tuhan paling berkuasa, Allah lah Tuhan yang paling hebat, Allah yang cipta kita, cipta haiwan, cipta gunung ganang. So apa faedah dia? Faedah dia kita akan insaf kelemahan diri sendiri. Kita akan rasa insaf, kita akan rasa oh hebatnya Allah, kita ni tak hebat pun. Kan? Kita ni tak ada kuasa pun. Bukan yang pertama ni. Yang pertama ni kalau kita rasa bangga. Sedangkan bangga dengan kewujudan sendiri-sendiri tu, sedangkan bukan kita cipta diri kita, Allah yang cipta. So kita tak boleh bangga dengan kewujudan diri kita. Ataupun yang ketiga sekali ni, dia merasa hebat dengan diri sendiri. Tak betul juga. Kenapa kita nak rasa diri kita hebat? Sebab kita ni Allah yang cipta. Kalau kita rasa diri kita ni hebat kan, berbanding daripada Allah, maknanya kita belum lagi mempercayai Allah itu bersifat wujud. Kalau kita percaya Allah itu bersifat wujud, kita tak akan rasa diri kita adalah paling hebat sekali dekat dunia ni. Kita akan sedar yang kita ini adalah hamba Allah. Kita kena buat baik, kita kena belajar sungguh-sungguh, kita kena tolong ibu ayah baca Al-Quran. Sebab apa?
Sebab semua benda tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. So sebab apa kita perlu buat benda-benda yang baik yang dekat atas dunia ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita buat. So jawapan betul dia yang nombor 2 ni, macam yang awak semua jawab, iaitu apa dia? Kita akan insaf, kita rasa diri kita ini humble, so kita akan solat, kita akan rasa diri kita perlu berdoa kepada Allah. Ada orang kan, dia tak nak berdoa dekat Allah pun. Dia kata buat apa nak berdoa dekat Allah? Saya boleh usaha sendiri. Kan? Saya boleh usaha sendiri, dengan usaha saya tu saya mesti berjaya. Jangan ada yang bersikap macam ni Ustaz besar awal, jangan ada yang bersikap macam ni. Jangan ada rasa kita ni tak perlu berdoa kepada Allah. Kita kena berdoa dekat Allah. Sebab apa? Yang memberi rezeki, yang memberi kebahagiaan, yang bagi kita berjaya, yang bagi kita sihat, yang bagi kita kuat, semuanya Allah. So macam mana kita nak dapat perkara-perkara yang Ustaz sebut tadi tu, cara dia kita kena minta dengan Allah. Minta macam mana Ustaz? Dengan berdoa. Bila kita berdoa, insya-Allah Allah akan memperkenankan doa itu kalau doa itu terbaik untuk kita. Kadang-kadang Allah tak bagi terus kan. Contohlah kan. Contoh kita doa, Ustaz saya doa saya nak jadi nombor 1 dalam kelas. Contoh. Kan? So awak doa. Tengok pada akhir tahun dah awak tak dapat nombor 1, awak dapat nombor 2. So apa nak buat? Apa yang kita kena buat? Kita kena belajar lagi dan teruskan berdoa. Mungkin Allah tak bagi tahun tu, tapi Allah bagi tahun 2. Mungkin Allah tak bagi tahun 2, Allah bagi tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Kita tak tahu bila Allah akan bagi. Tapi kalau kita terus berdoa, terus berusaha, insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita tu dekat atas dunia lagi. Yang pentingnya jangan putus asa, jangan malas doa. Ustaz pasal ramai di antara kita kan, semua malas, siapa lah tak kisah. Malas berdoa. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, kita sejadah, terus tengok TV. Lepas sejadah, terus pergi dapur. Lepas sejadah, terus pergi main basikal. Contoh. Kan? Tu contoh-contoh yang tak baik. Gunakan waktu selepas solat tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar dulu. Lepas tu berdoa. Ya Allah, doa apa-apa. Ya Allah, aku berilah kepadaku kesihatan. Bagilah ibu ayah aku sihat. Ya Allah, berikanlah ketenangan. Ya Allah, bagilah kami ini makan cukup, rezeki yang luas. Bantulah ayah kami, bantulah ibu kami. Macam tu lah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah kabulkan doa kita, insya-Allah. So penting kita rasa Allah tu wujud supaya kita insaf dan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Panjang pula Ustaz cerita bab ni Okey, tak apa. So kita tengok jawapan dia yang macam diberikan oleh awak semua, betul ke tidak? Okey, betul ya. Jawapan adalah insaf. Soalan seterusnya. Okey, ini yang awak jawab tadi tu. Adamun. Okey, sekarang ni apa maksud adamun? Adamun bermaksud dia tiada ada. Saya jawab. Apa maksud adamun? Ada. Ada, jawab ada. 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 Ada ke tak ada? Tak ada, ada. ke tak ada? Tak ada ada. Tak Tak ada. ada. Tu Tak ada. Ya ada. Tak ada. Tak ada, tak ada. Alamun bermaksud tiada. okey, baik. So nampaknya ada lagi yang masih terkeliru. Walaupun tak ada ulang Ali kan. Ada kita keliru. Okey, adamun dia adalah sifat lawan. Sifat lawan tu apa Ustaz? Okey, contoh Ustaz bagi sifat lawan. Besar lawan dia kecil. Kurus lawannya gemuk.
Putih lawannya hitam. Apa lagi? Siang lawannya malam. Panas lawannya sejuk. Itu lawan lah tu. So adamun ini adalah lawan bagi sifat wajib. Yang kita bilang tadi. Wajib maksudnya apa? Ada. So kalau lawan bagi ada adalah tiada ke ada? Tiada ke ada? Lawan Ada. 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 La- Ada. Lawan. Ada. Okey, apalah. Okey, tak apa, kita betulkan. Okey, tak apa, Ustaz betulkan ya. Okey, so tolong ingat betul-betul. Okey, adamun, dia adalah kata lawan untuk wujud. Adamun adalah kata lawan untuk wujud. Wujud maksudnya apa? Wujud maksudnya ada. Adamun kata lawan maksudnya adalah tiada. Tolong ingat betul-betul ni. Apa ni? Sekejap Ustaz pun tak tahu. Ustaz tekan apa tu. Okey. So adamun maksudnya tiada. Sebab dia adalah kata lawan bagi wujud. Tolong ingat betul-betul ya. Wujudnya adamun. Adamun maksudnya tiada. Kalau ada tu wujud. Adamun tiada. Wujud ada. Adamun tiada, wujud ada. Adamun tiada, wujud ada. Okey. Tolong ingat betul-betul dalam kepala. Penting sangat ni. Kalau awak tertukar, habis salah terus pemahaman awak. Saya tak nak awak salah faham. Pastikan adamun maksudnya tiada. Soalan terakhir sekali kita tengok. Sebelum kita habiskan kelas, soalan terakhir sekali untuk hari ini. Okey. Soalan terakhir. Dalam surah, kenapa? Sampai tu dulu. Kita habiskan dulu. Fuad, Saif. Saya nak pergi dandan. Allah. Okey, bagus. Allah. Laju jawab Okey, siapa nak pergi tanah boleh pergi. Okey, dalam maksud surah Al-Fatihah, kepada siapa kita mohon pertolongan? Kepada Allah. Bukan malaikat Jibril, bukan kawal, bukan apa. Kita pertolongan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita dah berjaya menjawab 20 soalan kesemuanya.